Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada 5 orang akan membentangkan tentang hasil kerja bahan bantu mengajar yang telah kami sediakan, yang diberi nama Frogland. Penggunaan nama Frogland adalah berasal daripada kombinasi dua BBM yang kami telah terinspirasi daripada aplikasi TikTok. Frogland menggambarkan suasana kehidupan katak iaitu di mana tasik katak itu sebagai habitat katak, manakala basket frog pula merupakan kawasan permainan katak. Jadi disebabkan itu kami memikirkan bahawa penggunaan nama Frogland ini sangat bersesuaian dengan tema yang telah kami gunakan. Dan produk ini digunakan sebagai alat pembelajaran supaya dapat memudahkan guru untuk melaksanakan aktiviti PDP. Ini adalah hasil BBM yang disediakan oleh kumpulan kami. BBM kami ini menggabungkan dua BBM yang bersumberkan TikTok. Jadi kami menggabungkan ia menjadi satu BBM. Okey, pertama sekali untuk murid melaksanakan ataupun memainkan BBM ini, murid perlu menggunakan tasik katak dahulu untuk menentukan soalan yang akan murid jawab. Jadi cara permainan dia adalah murid perlu mengambil satu katak dan melompatkan katak ini kepada nombor-nombor yang berada di dalam tasik ini. Jadi nombor inilah yang akan menentukan soalan yang perlu dijawab oleh murid. Contohnya, murid melompatkan katak ini. Katak ini telah jatuh kepada nombor 2 dan guru akan memberikan sampul surat bernombor 2 kepada murid tersebut. Jadi, murid perlu buka sampul surat dan melihat soalan yang mereka akan jawab. Bagi kumpulan kami menggunakan soalan berdasarkan gambar. Jadi, murid perlu menjawab ataupun mengeja perkataan berdasarkan gambar yang telah diberikan. Contohnya dalam gambar ini, murid perlu mengeja ikan. Murid akan pergi ke BBM seterusnya untuk membentuk perkataan berdasarkan gambar yang diberikan. Contoh gambar ini adalah ikan. Jadi murid akan mengeja ikan berdasarkan perkataan huruf-huruf yang berada di dalam kotak tersebut. Jadi contohnya I. Jadi murid akan ambil huruf I dan akan membalikkan ke dalam basket tersebut. Dan murid perlu susun di tempat yang telah disediakan. Dan seterusnya huruf K dan A, susun kembali, dan akhir sekali huruf N. Baiklah. Okey, jadi di sini murid dapat membentuk perkataan berdasarkan huruf-huruf yang telah disediakan berdasarkan gambar yang mereka dapat. Baiklah, seterusnya objektif pembelajaran penghasilan bahan bantu mengajar Frogland. Yang pertama, ia memperkenalkan kepada murid konsep mengeja serta membantu mereka menggabungkan perkataan yang mudah. Yang kedua, ia juga menggunakan BBM bahan bantu mengajar yang menarik dan interaktif untuk mengekalkan minat murid sepanjang proses pembelajaran dijalankan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ia mengukuhkan lagi kefahaman murid berkaitan topik yang dipelajari dengan menggabungkan kepelbagaian gaya pembelajaran seperti kinestetik, visual dan sebagainya. Seterusnya, kita lihat pula kesesuaian tahap kognitif murid.
Produk fraudulent yang telah dihasilkan merupakan salah satu alternatif yang dapat disesuaikan dengan tahap kognitif murid tahun 1. Menurut Chin Piaget, perkembangan kognitif murid perlu dilakukan mengikut kemampuan murid pada tahap tertentu. Oleh yang demikian, sebagai seorang guru, kami telah mencapai kata sepakat untuk menghasilkan satu produk BBM dan aktiviti yang dapat menarik minat dalam mengembangkan tahap pemikiran mereka dengan aktiviti yang lebih mencabar. Ini bertujuan untuk memastikan setiap murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Produk ini juga bersesuaian dalam mengembangkan tahap kognitif murid apabila mereka dapat mendalami sendiri pengalaman belajar sambil bermain dengan aktiviti yang disediakan. Di samping itu, sifat suka bersaing untuk melibatkan diri semasa proses pengajaran dan pembelajaran juga merupakan salah satu usaha dalam mengembangkan tahap kognitif murid. Pelaksanaan aktiviti yang menarik di mana ia menerapkan gaya pembelajaran kinestetik menjadikan murid tidak bosan sepanjang proses PDB. Di samping, ia melatih mereka berkomunikasi sesama rakan sekelas. Interaksi sosial murid dengan individu yang berpengalaman seperti guru, di mana guru adalah pembimbing kepada murid dalam melaksanakan pembelajaran ini juga merupakan gaya kognitif murid yang dapat dikembangkan. Misalnya, sepanjang aktiviti ini dijalankan, guru hanya membimbing murid untuk bergerak mengikut langkah-langkah yang ditetapkan supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdasarkan PBM yang dihasil, terdapat dua teori melalui proses pelaksanaan produk ini. Teori yang pertama ialah teori pelbagai kecerdasan atau dipanggil sebagai teori Gardner. Teori ini dapat dilihat apabila fraudulent ini memerlukan pergerakan daripada murid semasa melaksanakan BBM ini, di mana murid perlu bergerak daripada checkpoint yang pertama iaitu melompatkan kata untuk mendapatkan soalan yang perlu dieja perkataan. Kemudian, murid akan bergerak ke checkpoint yang kedua iaitu basket frog bagi mengeja perkataan. Oleh itu, aktiviti fraudulent telah mendorong murid yang dominan dalam kecerdasan kinestetik. Hal ini secara tidak langsung dapat menggalakkan murid untuk bergiat lebih aktif dalam kelas semasa proses PDP. Teori yang kedua ialah teori kecerdasan kejayaan. Teori ini dapat dilihat pada produk fraudulent ini apabila guru ingin menyelesaikan masalah murid dalam mengeja perkataan dengan cara menghasilkan produk yang kreatif. Berikut merupakan bahan dan kos yang dilibatkan sepanjang pelaksanaan BBM fraudulent. Bahan-bahan yang digunakan ialah warna air, berus lukisan, kotak terpakai, kertas warna, kertas A4 putih, gam, art and craft form, kertas pembalut, katak mainan daripada Shopee, gunting, bola pingpong, cat semburan, tali, pen marker dan akhir sekali ialah sarung telur. Kesemua kos perbelanjaan berjumlah RM36.05. Seterusnya, plus, minus serta interesting berkaitan produk yang dihasilkan. Pertama, plus atau kelebihan, di mana produk yang kami hasilkan ini sesuai digunakan untuk mata pelajaran selain daripada bahasa Melayu. BBM yang dicipta tidak hanya memfokuskan pada satu mata pelajaran sahaja, sebaliknya ia boleh digunakan bagi mata pelajaran lain seperti bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Selain itu,
Pemilihan warna yang menarik digunakan oleh guru dalam menghasilkan BBM ini. Hal ini secara tidak langsung memberikan rasa keterujaan dalam diri murid sepanjang aktiviti PDP berlangsung. Walau bagaimanapun, terdapat juga minus atau kelemahan terhadap produk yang dihasilkan di mana ia melibatkan dua produk dalam satu BBM. Oleh itu, sekiranya guru tertinggal salah satu daripadanya, aktiviti menggunakan BBM tersebut tidak dapat diteruskan. Di samping itu, BBM ini juga memerlukan ruang yang luas, kebarangkalian, kesukaran untuk melancarkan aktiviti sekiranya ruang kelas yang digunakan agak terhad. Baiklah, untuk interesting atau apa yang menarik tentang produk yang dihasilkan ini adalah di mana kedua-dua produk yang dihasilkan sangat menarik perhatian murid, lebih-lebih lagi apabila murid berada dalam situasi di mana mereka dapat belajar sambil bermain. Contohnya, murid berpeluang untuk bermain di bahagian tasik katak terlebih dahulu sebelum mereka menjawab soalan-soalan yang diberikan. Hal ini secara tidak langsung menjadikan mereka berasa sangat teruja dan bersemangat sepanjang sesi PDP. Malahan, produk ini juga bersesuaian dengan tahap umur mereka dengan adanya elemen-elemen yang menarik perhatian. Baik, akhir sekali ialah kemampanan produk. BBM ini boleh digunakan untuk subjek lain. Sebagai contoh, subjek bahasa Arab atau bahasa Inggeris kerana kaedah pengajaran dalam menggabungkan perkataan lebih kurang sama seperti BBM yang dihasilkan. Seterusnya, BBM ini boleh dikomersialkan untuk guru lain. Selain itu, produk ini amatlah mesra alam kerana kumpulan kami menggunakan banyak bahan-bahan terpakai seperti kotak, sarung telur, tali dan sebagainya. Selain itu, produk ini amatlah sesuai digunakan oleh kanak-kanak, terutama kanak-kanak dalam lingkungan sekolah rendah. Selain itu, kos pembuatan BBM ini amat rendah kerana keseluruhan harga bagi BBM hanya RM30 sahaja. Dan akhir sekali, kualiti produk ini insya-Allah dijamin tinggi walaupun hanya menggunakan bahan-bahan terpakai dan hanya menggunakan kos yang rendah. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan 7. Diharapkan bahan bantu mengajar ini dapat membantu ramai guru di luar sana untuk menjalankan aktiviti PDP. Sekian, terima kasih. Bye-bye.